Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami live FB edisi khas KKM kenali COVID. Sorry tersasa. Okey. Bersama saya Dr. Zamzurina binti Asmui. Saya Dr. Sumita. Kami adalah pakar perubatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Hari ini di sini basically kita nak berkongsi tentang apa-apa yang berkaitan dengan COVID-19 lah. Okay. Dan ini merupakan kesempatan anda ya berinteraksi dengan kami. So ada apa-apa soalan anda boleh tujukan ke dalam page FB Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. First of all, saya rasa kita ucap terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang berjaya stay at home. Ya, bagus. Bagus kan? Kita harap selepas ini remain stay at home ya. Kerana seperti yang telah diumumkan baru-baru ini, kita punya perintah kawalan pergerakan telah dilanjutkan sehingga 14 hari bulan 4. Ya, betul. Okay. So apa yang anda lakukan di rumah ya selama ni? Okay, kami berharap anda akan melakukan kerja-kerja yang berkualiti dan bermanfaat selama berada dalam perintah kawalan pergerakan. So antara aktiviti yang boleh dilakukan ya, first spend quality time ya. Spend quality time with your family, with your loved ones ya. On top of that, anda juga disarankan untuk beriadah. Ya, beriadah di dalam rumah atau di kawasan rumah kita saja, jangan keluarlah so, betul. Apa contoh-contoh exercise yang kita boleh buat di rumah? Okey, antara exercise yang boleh dibuat ya, kita boleh buat senam aerobik ya. Di YouTube ada banyak senaman aerobik yang boleh kita tonton dan ikuti bersama ya. Senaman ni juga boleh dilakukan bersama anak-anak, bersama keluarga ya. So it will be also a part of your family activity. Other than that, you can do simple stretching ya. You can do reorganize your house ya. Kita boleh mempercantikkan lagi atau organize the house dan kawasan-kawasan di sekeliling rumah ya. And then ketika dalam kawalan pergerakan ini, diminta juga anda-anda untuk mengamalkan pemakanan yang sihat ya. Ya, kadang kita stres, kita akan lebih ke dapur, selalu ke dapur ya. Jadi diharapkan semua dapat mengamalkan pemakanan yang sihat, pemakanan yang disarankan suku-suku separuh ya. Suku-suku separuh. Okey, kalau ikut sini ada Ana Natalia, dia kata aktiviti dia tidur, makan dan 3 benda, tidur dan makan. Saya rasa tu bukan idea yang bagus kalau diteruskan secara regular. Kita rasa kita perlu menjadualkan aktiviti harian kita di rumah. Mungkin awal pagi bangun, kita boleh start dengan, setelah bagi yang Muslim tu selesaikan ibadah, and then teruskan dengan exercise. Mungkin boleh buka YouTube, kita ikut dia punya Zumba, aerobik, banyak lagi option di sana. Okey. Betul. Okey, selain daripada exercise tadi, Dr. Sumita ada menyentuh pasal menghias rumah kan. Salah satu idea mungkin kita boleh berkebun kan, selain daripada dalam rumah, di kawasan hadapan rumah kita atau di belakang, kita boleh berkebun, sebab ini adalah salah satu aktiviti yang boleh mengurangkan stres kita. Ya, betul. Kan? Ya, saya ada satu soalannya di FB, bolehkah saya pergi berjoging di padang bila tiada orang? Ya, soalan yang bagus. So sekarang bila ada perintah kawalan pergerakan ini, diminta semua orang stay at home ya, duduk di rumah ya. Apa-apa aktiviti yang dilakukan sila dilakukan di rumah sahaja, dan jika ada keperluan barulah kita keluar daripada rumah kita. Okey, saya rasa kita boleh pergi ke soalan yang seterusnya. Saya ada juga terima soalan ni. Betul ke daun semambu boleh sembuhkan COVID? Daun semambu kan? Saya rasa memang rakyat Malaysia ni kreatif. Tapi daun semambu ni tak ada lagi kajian yang sah mengatakan dia boleh menyembuhkan COVID-19. Dan saya percaya di China juga tidak menggunakan daun semambu untuk merawat COVID-19 ni kan. Betul. Saya kongsikan sedikit macam mana kita nak merawat orang COVID-19. Okey, basically orang yang mempunyai simptom yang ringan, contohnya hanya sakit tekak, batuk sikit-sikit, kita tak perlu beri sebarang ubat. Mungkin hanya
ubat-ubat yang boleh melegakan rasa, contohnya ubat batuk kalau dia rasa batuk dia sangat mengganggu, ataupun sakit tekak mungkin dia boleh membuat berkumur dengan air garam untuk legakan rasa sakit tekak yang tak selesa. Tapi mereka tak semestinya memerlukan ubat seperti antivirus. Hanya keadaan-keadaan tertentu yang doktor boleh fikirkan ataupun keadaan tu semakin teruk, maka dia perlukan rawatan yang khusus lah. Saya rasa daun semambu tidak begitu membantulah pada ketika ini. Apa-apa juga ubatan yang digunakan untuk COVID-19 ni, kita perlu ada fakta dan telah melalui trial yang dilakukan secara luas, barulah diperbolehkan untuk digunakan sebagai mengubati penyakit tersebut. Okey. Ada juga yang suggest ubat rawatan Ebola. Saya rasa banyak kajian yang sedang dijalankan. At the same time, di hospital kini menggunakan ubat-ubat yang telah disarankan daripada WHO ataupun daripada pengalaman rawatan di hospital-hospital yang lain di luar negara. Contohnya di China, yang mana dia dapat mengawal keadaan COVID yang sekarang ni kan. Dan bukan hanya satu ubat. Contoh kita ada ubat antiviral yang pelbagai, yang mana dia boleh membantu pesakit di dalam hospital. Kita punya pakar-pakar perubatan infectious disease kan, dia sangat berpengalaman untuk merawat, dan dia orang memang tahu mana ubat yang perlu, mana ubat yang boleh diguna dan sebagainya lah. Okey, jadi saya rasa banyak mereka juga ada mengikuti research terkini untuk merawat COVID-19. Okey. So saya ada satu soalan ya. Mohon doktor untuk mengulas pemakaian hand sanitizer ya. Okey. So kita sangat menggalakkan cucian tangan ya. Cucian tangan sangat digalakkan. Sentiasa mencuci tangan, terutama bila kita keluar rumah, masuk rumah, penggunaan tandas ya, ataupun kita rasa kita ada memegang tempat-tempat yang mungkin kita rasa tidak begitu bersih ya. Dan cucian tangan adalah perlu dilakukan selama 20 saat ya. So jika kita ada fasiliti untuk mencuci tangan, cucilah tangan anda ya. Jika pada waktu itu tiada fasiliti untuk mencuci tangan, hand sanitizer boleh digunakan ya. So yang paling penting, cuci tangan anda 20 saat ya. Tadi Dr. Zam ada cakap, dan Zuina ada cakap tentang lagu ya. Ada kita boleh guna lagu ada juga. Ada petua untuk kita pastikan kita cukup masa untuk mencuci tangan. Actually ada yang mencadangkan kita nyanyi lagu Happy Birthday to You betul. 2 kali. So itu akan dan satu lagi, make sure kita scrub maksud kita gosok sikit celah-celahan, sebab virus tu sangat halus dan dia boleh terselit di mana-mana celahan jari dan tangan kita. Okey. Mungkin soalan yang seterusnya. Ubat yang digunakan oleh pesakit COVID-19 yang sembuh itu tak boleh digunakan untuk pesakit lain? Okey. Kita ubat ni macam-macam jenis kan? Okey. Dia tak semestinya satu ubat menyembuhkan semua orang. Ada orang yang boleh kita kata boleh tolerate ubat tu, kita boleh teruskan bagi. Tapi ada setengah pesakit tidak dapat tolerate dengan ubat yang sebegitu, maka dia perlukan ubat yang lain. Bukan kita kata satu ubat untuk semua orang, ataupun satu ubat yang berkesan tidak boleh digunakan untuk orang yang lain. Okey. So ada satu soalan daripada Salmi Otman ya. Jika seseorang itu ada virus COVID, simptom itu keluar dalam masa 14 hari atau selepas 14 hari ya. So kita daripada kajian telah mengatakan bahawa waktu inkubasi ya untuk virus tersebut adalah selama 14 hari. So jika ada gejala itu akan keluar dalam waktu 14 hari tersebut ya. Okey. Pesakit yang dah sembuh dari COVID, ada possibility tak untuk terkena balik COVID? Okey, ini sekarang ni yang kita tahu, nature jangkitan virus apabila dia masuk ke dalam badan akan mengeluarkan antibody badannya sendiri untuk melawan, dan antibody yang dihasilkan biasanya akan
berada dalam badan dan dia dah kenal dah virus ni. Okey. Kemungkinan untuk dia dapat tu ada, tapi badan dah boleh lawan. Kan? Kita kata antibody tu dah kenal dan dia boleh lawan. So setakat ni tiada kajian yang konsisten kita mengatakan orang yang dah ada COVID pertama kali mendapat kedua kali. Setakat ni apa yang kita tahu di Malaysia, yang dah sembuh dia kekal sembuh lah. Ya, betul. Okay. Ada beberapa soalan berkenaan dengan makanan, ya, makanan yang dibeli di pasar raya dan segalanya, ya, di luar, ya. Okey. So tentang makanan-makanan tersebut, dia ada bertanya tentang cucian makanan tersebut. So kita mengamalkan kaedah di mana semua makanan sebelum digunakan haruslah dicuci. Sebelum dimasak haruslah dicuci dahulu, ya, Cik. Dan juga jika kita memasak makanan tersebut in a proper way, di dalam keadaan yang bagus, kepanasan yang perlu untuk memasak makanan tersebut. So amalkan pencucian makanan sebelum makan, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ya, dan cara pemasakan yang betul. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Maaf nak tanya, penutup mulut tu kena pakai ke? Contoh masuk pasar raya ke? Itu soalan favorite tu, ya. Saya rasa soalan ni agak kerap ditanya. Ya, betul. Dan kita punya pengarah kesihatan selalu menekankan tentang ini. Okey. Mask ni ataupun penutup mulut hanya diperlukan untuk orang yang bergejala. Okey. Bagi orang awam lah, maksudnya bila dia ada sakit tekak, walaupun tak batuk, kita sarankan untuk dia pakai, ataupun sesama dia perlu pakai. Tapi bagi sesiapa yang memang sihat, tidak bergejala, tidak perlu memakai penutup mulut ni. Sebagai contohlah, dia tak ada simptom, tak ada gejala, dia nak pergi ke pasar raya, dalam kereta dia pakai. So saya rasa tak perlu, dan dia tak akan menjangkitkan sesiapa di dalam kereta. Itulah kalau dia seorang diri. Betul. Okey, siapa yang perlu pakai mask ni? Siapa yang perlu penutup mulut adalah, satunya adalah healthcare worker, petugas-petugas kesihatan yang berdepan dengan pesakit setiap hari. Sebab kita tak tahu yang datang tu mempunyai sebarang virus ataupun gejala. Dia bukan setakat untuk protect petugas kesihatan ni dari COVID. Dia daripada penyakit-penyakit lain, contoh TB dan sebagainya. Dan siapa lagi yang perlu adalah doktor ataupun petugas-petugas kesihatan di hospital yang mengendalikan pesakit-pesakit yang tak sihat lah. Ada apa nak tambah? Antara tu saya rasa Dr. Zamzurina telah mengulas dengan lengkap, ya, yang itu tentang sesiapa yang patut memakai. So sekiranya anda tidak bergejala, tidak perlu untuk memakai face mask, ya. Okey. Ada satu soalan, adakah ulcer di tekak itu salah satu simptom untuk gejala untuk COVID-19? Okey, seperti yang kita tahu, gejala yang biasa adalah demam. Lebih daripada 80% daripada pesakit COVID ni mempunyai demam. Gejala lain adalah batuk kering, batuk yang tidak berkahak, sakit tekak, dan kalau dia agak teruk sikit, dia boleh jadi sukar bernafas. Ulcer mulut boleh datang pada masa yang sama. Bagi sesiapa yang macam, kalau kita kata badan kita tak sihat, kita boleh dapat ulcer, tapi tak semestinya ulcer tu adalah disebabkan COVID-19. Jadi kalau kita bergejala, mempunyai sejarah berhubung dengan pesakit COVID-19, ataupun baru pulang daripada negara-negara terjejas COVID-19, ataupun ada mengunjungi perjumpaan majlis tabligh gathering, ya. Itu memungkinkan anda berisiko COVID-19. Jadi jika bergejala dan mempunyai risiko, dapatkan pemeriksaan lanjut. Okey. Bercakap tentang mask, ada juga yang bercakap tentang pemakaian glove, ya, pemakaian sarung tangan. Okey. So apakah pemakaian sarung tangan itu perlu atau tidak, ya? Okey. Kita di pihak kesihatan memang healthcare worker, kita memang memakai sarung tangan, ya, kerana kita berdepan dengan pelbagai pesakit, pelbagai klien yang datang ke
ke fasiliti kami. Kepada orang-orang awam, pemakaian sarung tangan ni harus dengan berhati-hati sedikit, kerana kadang-kadang dengan memakai sarung tangan kita juga akan menyentuh muka kita, menyentuh hidung kita, ya. Dan apabila tangan tu mungkin telah kita menyentuh di tempat-tempat yang kurang bersih, ya. So pandangan saya sebagai pakar perubatan keluarga, kita harus mengamalkan cucian tangan, ya. Hand washing tu adalah sangat penting untuk membantu mengurangkan transmission of the virus. Okay, saya terbaca soalan yang agak menarik. Bolehkah kita guna Febreze untuk menyah kuman? Saya rasa, okey. Memang Febreze tu kerap kali digunakan di rumah lah. Okey, memang, dan dia ada setengah Febreze tu dia label as antibakteria, kan? Okey, seperti yang anda tahu, kita sini sedang berhadapan dengan virus. Virus adalah kuman yang berbeza dengan bakteria. Ya, betul. Okey, jadi basically mungkin dia tidak membunuh kuman COVID tapi membunuh kuman-kuman yang lain. Tapi untuk di rumah, kan, saya rasa saranan yang lebih baik untuk kita yang berada di rumah, sentiasa membuka tingkap, pastikan aliran udara dan cahaya masuk ke rumah kita. Itu adalah lebih berkesan untuk mengelakkan kuman-kuman duduk dalam rumah kita, kan. Jadi itu cara yang lebih mudah untuk kita kata mengurangkan kuman di dalam rumah lah, selain daripada membersihkan, menjaga kebersihan tangan dan sebagainya. Okey. Ada satu soalan, ada satu pernyataan mungkin, ya. Saya hari ke-8 batuk dan kahak saya berdarah. Saya makan ubat saja untuk redakan sakit, ya. Saya berharap Cik bolehlah ke fasiliti kerajaan, ya, sebab batuk dan ada darah ni Cik perlu mendapatkan rawatan lanjut di hospital ataupun klinik kesihatan. Klinik kesihatan dan hospital beroperasi seperti biasa, kecuali klinik komuniti UTC. So jika ada apa-apa kes-kes kecemasan, anda tetap boleh pergi ke klinik kesihatan atau hospital yang terdekat. Okey, ramai lagi yang menyatakan tentang face mask ni. Tak boleh nak masuk pasar raya kalau tak pakai face mask, tak boleh membeli sebagainya. Ya, saya pun ada terdengar daripada ahli keluarga sendirilah. Memang dia menyuruh kita memakai face mask. Mungkin itu adalah polisi di supermarket atau pasar raya tersebut. Tetapi sebenarnya kalau macam saya tekankan pada peringkat awal tadi, kalau kita tak bergejala, kita tidak menyebarkan penyakit. Dia lebih mungkin lebih kerisauan tu lebih menyebabkan dia minta kita untuk memakai face mask. Tapi kalau benda tu menyukarkan kita untuk membeli barang, saya rasa tak salah pun pakai. Cumanya bukanlah dia sebagai benda yang wajib memakai face mask untuk pergi ke pasar raya. Okey. Adakah selamat pembelian secara online, Dr. Sumita? You nak komen sikit? Ya, pembelian secara online, ya. Biasanya boleh aja beli barangan daripada online tu, barang-barang keperluan, barang-barang yang diperlukan tu daripada online boleh saja dibeli, ya. Okey. Tentang di rumah, kita juga boleh melakukan disinfektan sendiri di rumah, ya. Okey, kita boleh menggunakan apa-apa disinfektan, contohnya yang komersial kita ada seperti Clorox, ya. 1 bahagian Clorox dengan 9 bahagian air, ya. Kita juga boleh melakukan pembersihan di rumah kita, ya. So itu boleh digunakanlah sebagai salah satu cara untuk kita disinfektan apa-apa di rumah kita. Okey. Ada persoalan ni. Mak saya ada hospital appointment esok. Bolehkah saya tangguhkan appointment tersebut? Okey. Sekiranya ibu mempunyai appointment di hospital, pastikan bekalan ubat tu mencukupi ke tidak. Sepanjang tempoh, kalau kita sekarang dah extend kepada 14 hari, adakah ubat tu cukup tak sampai 14 hari? Kita kena buat some calculation sikit. Kalau cukup, tak perlu ke hospital.
tunggu, ataupun kita boleh beri membuat panggilan ke klinik-klinik ataupun hospital terdekat untuk memaklumkan penangguhan kehadiran. Dan memang kita galakkan untuk pesakit-pesakit kronik ni yang mempunyai bekalan ubat yang cukup untuk tidak hadir ke klinik pada ketika ini untuk mengurangkan mereka terdedah kepada virus virus inilah ya. Klinik juga banyak melakukan fasiliti, pihak farmasi melakukan banyak-banyak fasiliti ya, pengantaran ubat, contohnya seperti SMS dan collect, lepas tu juga drive thru ya, dan juga melalui pos. Jadi hubungilah klinik kesihatan terdekat atau klinik kesihatan di mana anda melakukan lawatan ulang untuk mendapatkan lebih informasi tentang ini. Soalan lain, Dettol 15%, Clorox 15%, air campur 70%. Okey tak doktor? Banyak dia campur ya. Dettol, Clorox, air. Okey, Bentley air. Macam Dr. Seminta kata tadi, 1 bahagian Clorox kepada 9 bahagian air sudah mencukupi. Ataupun kita guna kalau yang ada Dettol spray, disinfectant spray, just spray di atas mana-mana permukaan dan lap. Sudah mencukupi. Kita tak perlu menyukarkan diri sendiri untuk membuat pembersihan yang sebegitu ketat lah. Jika orang mempunyai masalah sinus atau resdung, perlu pakai face mask hari-hari ke? Kalau memang kita dah tahu dia memang mempunyai face mask, gejala. Kita tak tahu dia ni gejala apa kan. Kalau memang dia dah tahu dia ni ada alergik dan nanti dia mempunyai sinus, so memang dia akan kerap sesama, akan kerap batuk. Okay, kalau kita berada pada satu tempat yang mana kita ada seorang je, tak perlu pakai mask. Tapi kalau kita nak keluar dan pada masa sama kita mempunyai sesama tu, kita digalakkan pakai mask juga jika ada simptom. Kalau tak perlu dan kita punya sinus terkawal, tiada bersin-bersin, tiada kita terani nose tu, tak perlu pakai mask juga kan? Ya, betul. Tak perlu. Okey, soalan ada juga yang tetap bertanya tentang simptom-simptom ya, simptom-simptom coronavirus ni ya. So ditekankan sekali lagi, simptom-simptom yang kerap ditemui adalah satu adalah demam ya, demam. Kedua, pesakit juga boleh mempunyai gejala seperti batuk kering dan sakit tekak. So ini merupakan gejala-gejala yang kerap dialami oleh pesakit-pesakit yang kemungkinan mendapat penyakit coronavirus, dijangkiti kuman COVID-19. Okey, soalan daripada Atika Abdul Rahman. Sekiranya dikategorikan sebagai PUI dan dikehendaki untuk kuarantin di rumah, apakah tak boleh dekat dengan dan pegang ahli keluarga lain yang berada di rumah? Apa lagi yang patut dipatuhi oleh PUI? Okey. PUI ini adalah orang yang kalau kategori sekarang dia ada history, sama ada pergi travel ataupun dia ada terlibat dengan perjumpaan tabligh ataupun dia mempunyai kontak rapat dengan orang yang disahkan positif dan mereka bergejala. So orang-orang yang dikategorikan sebagai PUI, kita sangat galakkan dia kita isolatekan diri dia di dalam bilik sehingga tamat tempoh kuarantin. Dan ini sangat penting untuk mereka tak bergaul sesama ahli keluarga yang lain. Pastikan anda kalau anda terpaksa keluar tak perlu menyentuh sebarang permukaan yang unnecessary. Kita pegang handrail lah, pegang kursi apa semua tu. Kita keluar buat yang kita perlu buat dan masuk semula ke bilik. Dan sekiranya kita ada menyentuh tempat-tempat tersebut, perlu dicuci atau dibersihkan lah. Ada apa nak tambah? It's all about social distancing ya. Jarakkan daripada ahli-ahli keluarga yang lain. Penggunaan bilik air juga, jika boleh ada bilik air yang tersendiri juga adalah sangat bagus. So hand washing dan juga social distancing. Betul. So itulah memang itu caranya untuk kita kurangkan penjangkitan pada orang lain. Jarakkan kedudukan, social distancing,
cuci tangan berulang kali dan pastikan anda juga pantau kan kesihatan tu sebab kalau simptom tu semakin meneruk hubungi klinik terdekat yang okey. Ada soalan yang lain, sanitizer berapa persen alkohol mesti ada? Kalau ikut saranan adalah alkohol 70%. Ya, betul. Alkohol 70% yang perlu digunakan untuk hand sanitizer. Dah call hospital, appointment hospital diteruskan. Minggu ini kami ke hospital ambil darah dan scan jantung. Kes begini mungkin memang tak boleh ditangguhkan. Betul tu. Kalau memang tak boleh ditangguhkan, sebenarnya kita masih selamat pergi ke hospital. Bukanlah semua tempat di hospital tu kita tak boleh pergi. Kalau masih perlu diteruskan, maka perlu diteruskan seperti yang dinasihatkan oleh klinik tersebut. Dan pastikan buatlah apa yang kita nasihatkan tadi, cuci tangan, social distancing dan sebagainya. Dan dia juga Dr. Zamzurina di setiap klinik kesihatan di hospital kita telah mewujudkan kemah-kemah khas, laluan-laluan khas untuk membuat saringan. Ada yang membuat saringan di pintu masuk, jika didapati bergejala ataupun ada yang tidak sihat anda akan difasilitate ke tempat yang lain So di klinik memang banyak melakukan saringan-saringan juga terhadap setiap pengunjung yang datang ke klinik. Ada soalan yang agak menarik. Kajian berkenaan jenis darah. Ni ada efek ke? Ada kata darah O lebih kurang jangkitan dan darah A mudah jangkitan. Ada satu, saya juga ada terbaca dia punya kajian ni. Tapi dia bukanlah kajian yang kita kata ekstensif punya kajian dan menyeluruh. Dan kita tak ada katalah orang yang darah O ni tak mungkin dapat. Kalau kita kata dia kata saya darah O, saya kurang risiko, saya boleh keluar sesuka hati, that is wrong. Jadi kalau di darah A pun tak adalah kata dia kena berkurung dalam bilik sampai kita istihar bebas COVID ni kan. Jadi sebenarnya semua orang berisiko, tak kira lah apa jenis darah sekalipun dia berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 kalau kita tak menjalankan langkah-langkah yang disarankan oleh pihak kerajaan. Kan? Betul. Kalau ada asma, adakah risiko fatal akan lebih tinggi jika dijangkiti COVID-19? Nak komen sikit Dr. Sumi. Mungkin kita juga perlu melihat dari segi sudut bagaimana kontrol asma pesakit tersebut sebelum ini if the control is fairly good orang tu adalah kontrol asma yang bagus jadi kemungkinan dia adalah sama dengan seperti orang-orang yang lain semua yang kita dapati sesiapa yang ada mungkin ada comorbidities, maksudnya penyakit-penyakit yang lain kemungkinan dia badan dia ketahanan imun badan dia mungkin adalah lebih rendah daripada orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa penyakit So jika disarankan jika anda mempunyai apa-apa gejala yang mengarah ke arah COVID-19, segeralah ke klinik kesihatan ataupun hospital yang terdekat jangan tunggu lama-lama. Betul tu. Yang tadi Dr. Sumi ada menyatakan komorbiditi adalah seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan penyakit yang rendah immunity contoh HIV dan mengalami penyakit buah pinggang dan sebagainya lah. Okey. Saya rasa kita dah hampir ke penghujungnya untuk hari ini, FB Live pada hari ini lah kan. Dan banyak yang kita dah share tentang COVID-19, pencegahan dan sebagainya. Mungkin nak simpulkan sedikit pasal COVID-19. Kita telah mengulas banyak-banyak pertanyaan. Terima kasih kepada anda yang telah bertanya, actively bertanya beberapa soalan. Diharap kami telah dapat menjawab segala pertanyaan anda. So at the end of the thing, use PKP wisely, practice social distancing, jarak social dipractice dan hand washing dipraktiskan. Betul. Pastikan anda sentiasa update dengan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak kerajaan sendiri. Okey, dan bagi yang soalan-soalan yang tak dapat kita nak jawab hari ini, mungkin boleh mengunjungi sekali lagi pada masa yang sama esok pada pukul 10 FB Live edisi khas KKM ni. InsyaAllah rakan-rakan yang lain akan dapat berkongsi lebih banyak lagi tentang COVID ni.
Okey, dan yang paling penting sekarang, sentiasa ingat patuhi arahan pergerakan, kawalan pergerakan dan sentiasa amalkan hand washing dan social distancing. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami pada hari ini.